السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Kifayatul Muhtadi pada bab, masih lagi bab awal lagi sebenarnya, berkaitan masih lagi dengan akidah. Malah pada malam ni kita masuk rukun iman yang ke-6. Dalam banyak-banyak rukun iman yang ke-6 ni yang paling penting untuk dibicarakan. Kerana banyak salah faham berlaku pada rukun iman yang ke-6. Muka surat 15 Jawi, Rumi berapa? 19. Rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, ni rukun iman yang ke-6, muka surat 15 Jawi 9 daripada bawah, Rumi muka surat 19 kan, 19. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, maksudnya setengah daripada yang dikhabarkan, setengah perkara yang kita diberitahu oleh Nabi dan disuruh untuk kita belajar, faham dan pegang. Rukun iman yang ke-6, wajib kita percaya akan qada dan qadar. Biasa selalu duk sebut kan, qada qadar. Hari ini kita mengaji. Wajib kita percaya akan qada dan qadar, baiknya yang berlaku, apa-apa baiknya yang berlaku, dan jahatnya, perkara buruk yang berlaku. Baik itu maksud perkara-perkara baik, iman, taat, perkara-perkara baik, ibadah, itu dia panggil perkara baik. Jahat tu maksud maksiat, kufur, melanggar perintah Allah, minum arak, berzina, itu dipanggil jahat. Yalah, perkara itu memang jahat lah kan. Baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Kat sini kalau orang yang tak biasa dengar, tak biasa mengaji tauhid, dia pelik. Dia akan jadi pelik. InsyaAllah kita cuba merungkaikan kepelikan tu malam ni. Takkan yang jahat pun Allah yang takdirkan. Kita panggil takdir kan. Qadar tu
Kalau tambah ta kat depan, dia jadi takdir. Apa yang berlaku ni lah. Sabar, dah takdir kan. Biasa kita takdir ni, kita orang Melayu biasa sebut takdir tak banyak. Apa dia? Mati. Dah mati, sabarlah, takdir. Tak? Lagi? Kahwin tak? Kahwin, dah takdir. Apa lagi? Kelahiran, lahir. Maksudnya dapat anak ke kelahiran lah. Sabar, tak dapat anak pun dah takdir kan. Tu je takdir kita. Ada tak lain-lain? Tak ada. Tu je kita takdir. Sedangkan takdir ni semua yang berlaku tu takdir. Bukan kahwin, nikah aja. Bukan mati hidup aja. Bukan. Semua yang berlaku tu takdir lah. Kan kata dia kahwin, dia tak kahwin-kahwin lagi. Sabarlah ya, macam mana tak ada jodoh. Asal bertunang putus, asal bertunang putus. Dia nasihat apa? Takdir. Apa maksud dia? Maksudnya ini telah ditentukan. Allah yang tentukan. Jadi sabar, ada hikmah kan? Jadi adakah kahwin aja? Jatuh motor bukan takdir? Dengan bawa-bawa brom jatuh motor. Takdir juga. Tak jatuh motor, bawa elok-elok, takdir juga. Okey, masuk longkang, takdir juga. Tak masuk longkang, takdir juga. Itu perkara biasa. Perkara yang lebih lagi sembahyang. Yang duk sembahyang baru lepas sembahyang tadi. Takkan bukan takdir kot. Takdir lah. Tak sembahyang. Ini payah nak jawab ni. Yang tak sembahyang takdir tak? Itu yang risau nak jawab. Takdir lah. Takdir tu Allah yang tentukan, Allah yang buat, Allah yang nak, Allah yang kehendak. Takdir lah tu. Tapi kita tu lah, kita kalau sebut takdir yang beberapa perkara tu je lah. Padahal bila sebut takdir, semua perkara baik dan jahat. Jahat tu, kita jangan faham jahat tu jahat tu nisbah kita. Kita nampak ianya jahat. Kita nampak ianya maksiat. Kita nampak ianya buruk. Kita yang nampak. Yang kita nak bicara sekarang ni tentang Allah. Dia kata, benda buruk, takkan Allah buat benda buruk, nampak? Dia letak Allah tu macam dia. Bukan ikut sudut manusia. Kalau sudut manusia, dia ada baik buruk. Baik buruk ni siapa yang tentukan? Allah yang tentukan. Ni baik, ni buruk. Minum arak, buruk. Allah yang tentukan. Yang Allah tentukan buruk untuk kita, bukan buruk untuk Allah. Tak. Jadi bagi Allah mana ada baik buruk? Semua baik. Bagi kita yang ada baik buruk, itu pun buruk yang Allah bagi tahu kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita. Kalau Allah tak bagi tahu, kita tak tahu ianya buruk. Buruk, jahat. Kita yang Nabi yang ajar dan Allah yang tetapkan bahawasanya ini adalah jahat, buruk, maksiat, berdosa. Jadi siapa yang berdosa tu? Kita, nisbah kita nampak ianya buruk. Okay. Jadi kita wajib percaya qada dan qadar, baik dan jahatnya, iman dan kufurnya, ibadah atau maksiatnya adalah daripada Allah Ta'ala. Bila sebut daripada Allah Ta'ala, dia pecah dua. Dia pecah daripada Allah Ta'ala, iaitu daripada Allah Ta'ala yang bersifat iradah. Allah yang bersifat iradah, Allah yang bersifat kehendak, Allah yang bersifat menentukan. Allah menentukan dan Allah tentukan, dan apabila tentukan apa yang nak jadi, apa semua, dan pada waktu yang tertentu. Itu yang Allah tentukan. Bila sampai waktunya, Allah yang bersifat qudrah yang buat. Jadi dia pecah kepada dua. Bila kata percaya kepada qada dan qadar, baik dan jahatnya daripada Allah yang bersifat iradah, qudrah dan iradah. Bila sebut iradah, maksudnya tentu, kehendak. Yalah, bila kehendak tu maksud tentu. Sama tak tentu dengan kehendak? Sama sebenarnya. Kalau kata aku nak ni, maknanya ada dua. Aku nak ni, maknanya dia tentukan yang itu. Aku tak nak ni, maka dia tentukan yang itu. Jadi kita kata Allah yang menentukan. Atau kita kata Allah yang nak, boleh juga. Nak tu kehendak lah, boleh juga. Tapi kadang bila sebut tentu ni, dia macam tak apa nak. Allah tentukan, dia tak apa nampak sangat. Tapi kalau kata Allah nak, Allah nak lah, macam kita nak kan. Tapi nak tu tentulah. Kata Allah nak dia tu perempuan.
Allah nak dia tu jadi perempuan, maka Allah tentukan dia tu perempuan. Samalah. Nak dengan tentu tu sama sebenarnya. Ketentuan, kehendak sama. Jadi apabila kata kita wajib percaya qada dan qadar, baik dan jahatnya daripada Allah yang bersifat iradah, iaitu yang bersifat Allah yang bersifat menentukan. Ialah Allah yang tentukan. Bila tentu dia ada dua. Kalau lelaki ada perempuan, tentukan lelaki jadi lelaki kita. Tentukan perempuan kita jadi perempuan. Itu ketentuan. Tapi jangan lupa, bukan lelaki perempuan je ada tentu. Baik buruk pun ada. Iman kufur pun ada. Dia beriman, maka Allah yang tentukan. Dia kufur, Allah lah tentukan. Yang itu yang jadi agak payah sikit nak faham. Sebab kenapa kufur? Kan Allah yang tak bagi kita kufur, tapi Allah yang jadikan. Bila sebut tentukan, Allah yang jadikan lah. Allah yang buat, Allah yang nak ianya terjadi. Kehendak Allah, sebab tu dia tu jadi kufur. Jadi macam Allah tak bagi jadi kufur, tapi Allah yang nak ianya jadi. Dia jadi macam tu. Sebab apa kita jadi pening sikit? Sebab kita letak Allah tu macam kita. Allah tu Tuhan. So kita letak Allah tu, dia ada peraturan yang perlu dia patuhi. Sebab tu kita jadi pening. Kita letak Allah tu macam kita. Kalau Allah nampak, dia letak peraturan. Kalau Allah tak bagi buat benda tu, kenapa Allah jadikan benda tu? Supaya dia buat. Dan Allah yang takdirkan dia buat, sedangkan Allah tak bagi buat. Nampak? Dia letak apa? Dia letak peraturan dekat Allah. Sedangkan Allah mana ada peraturan? Dia buat apa yang dia nak. Dia buat apa yang dia nak. Jadi kita ni ada peraturan. Bila kita letak dekat Allah, tu jadi pening. Jangan letak dekat Allah. Itu Allah tu Tuhan, tak sama langsung kita. Tidak ada peraturan. Kalau ada peraturan, kenapa bayi yang tak bersalah mati? Bayi yang matikan bayi itu siapa? Allah lah. Kalau Allah ada peraturan juga, mana boleh bayi mati? Kalau bayi mati, dia tak berdosa lagi, dia tak salah. Mati pula katalah kena bunuh. Tu, yang mati kena apa? Jet tu, apa? Ya, apa benda? Aeroplane ke apa? Kapal terbang. Dan tu lah kan. Dia bawa Grab aja. Seorang lagi tu, motor tu apa? Grab juga? Bukan. Yang kereta? Grab juga? Dua-dua Grab. Dia tak kisahlah. Dia tak pernah terbayang pun tiba-tiba datang. Tengok dalam TV aja. Dan dia tak bersalah pun. Lainlah dia langgar lampu isyarat. Tiba-tiba langgar lampu isyarat, degang. Kita kata, takdir, memang kau pelanggar. Ini dia tak ada apa-apa. Tak tahu, terbakar. Kalau nak kira dia tak bersalah. Kalau Allah ada peraturan, kenapa Allah buat? Tak zalim pun. Tak ada peraturan. Dia buat apa yang dia nak buat. Memang ikut peraturan macam kita. Baik buruk, baik buruk. Bagi Allah mana ada baik buruk. Malah Allah yang letakkan kita, ini baik, ini buruk. Kalau tidak, takkan Allah buat Fir'aun. Ke siapa buat Fir'aun? Bukan Allah buat. Allah lah yang cipta. Dan Allah yang nak Fir'aun tu jadi Fir'aun. Maknanya tak ada peraturan. Allah buat apa yang dia nak. Kalau ada peraturan, kenapa Allah buat Fir'aun? Buat baik, buat semua orang baik. Jadi percaya kepada qada dan qadar, baik dan jahatnya semua daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan apa yang kamu buat. Allah yang jadi, wallahu khalaqakum, Allah jadikan kamu, wa ma ta'malun, dan Allah jadikan apa yang kamu buat. Allah jadikan juga. Bukan Allah buat kita, kemudian Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita panca indera. Allah bagi kita kekuatan kan. Allah bagi panca indera, Allah bagi akal, Allah bagi nafsu. Lepas tu Allah bagi boleh melihat, mendengar dan sebagainya semua. Kemudian kau buat sendiri. Bukan aku buat dah. Aku buat engkau aja. Kata Allah, aku buat engkau aja. Engkau dah siap dah semua. Cukup lengkap. Dari segi kekuatan dah ada. Dari segi penglihatan dah ada. Sekarang kau hidup. Ini peraturannya. Kau buat ini, kau jangan buat yang ini. Sekarang aku tak ada kena-mena dah dengan kau. Kalau kau buat silap, buat yang ditegah, tak buat apa yang disuruh, masuk neraka. Itu pahaman Mu'tazilah. Itu bukan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab dia kata, dia lepaskan. Allah lepaskan. Allah lepaskan dia yang Allah buat, kemudian pandai-pandai engkau. Sebab nanti aku nak hukum ni kat akhirat nanti. Tapi ni peraturan dia. Habis tu, kalau buat baik, engkau yang buat. Kalau jahat, engkau juga yang buat. Jadi bila buat baik, aku akan balas baik. Buat jahat, aku akan balas jahat. Buat baik pun kau buat, buat jahat pun kau sendiri yang buat. Aku tak ada kena-mena. Sebab aku dah bagi semua cukup dah.
Kalau faham macam tu, fahaman kita Mu'tazilah, fahaman Mubtadi', fahaman bid'ah, fahaman fasik, duduk dalam dosa besar sampai mati kalau mati. Duduk dalam dosa besar kalau faham gitu. Tu fahaman Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah bukan gitu. Tak, bukan gitu. Cuma dia memang akan datang. Kenapa? Mempersoalkan Allah. Allah macam ni, patut buat macam tu. Allah yang buat, patut dia takdirkan kita. Habislah kita ni apa? Dia macam-macam. InsyaAllah kita cuba perlahan-lahan. Jadi untuk sah iman kita hendaklah berpegang dekat akidah kita semua perkara. Bila semua tu semualah. Bila semua tu semua. Bukan semua tu, ya semua tapi, tak ada tapi, semua tu semua. Ya? Semua perkara, bila semua perkara tu perkara, apa sahaja. Semua datang daripada Allah. Apa tu, apa maksud datang? Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Semua. Bila kata semua, jangan tanya dah. Habis tu tak ada, semua. Semua. Bila kata semua. Bila sebut semua, apa yang berlaku, ada yang baik, ada yang tak baik kan? Semua. Itu yang baik. Percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada untung baik dan untung jahat. Untung jahat, kalau terjemahan dululah, orang dulu kan. Percaya, rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Maksudnya, percaya untung baik dan jahat. Untung baik dan untung jahat. Dia bagi istilah untung juga, sebagai beradab dengan Allah. Padahal jahat tu tak untung. Jadi, semua yang berlaku, sama ada baik atau jahat, kecil atau besar, walaupun sebesar zarah sekalipun, apa yang berlaku tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Apa maksud ketentuan? Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Itu maksud ketentuan. Bila Allah nak, katalah debu terbang. Bila debu tu tak nampak tu, halus je. Allah yang nak, dia naik ke atas. Allah yang tentukan, dia naik ke atas pada berapa hari bulan, pukul berapa, sekian, sejak azali lagi. Dan Allah yang buat, dia naik sebesar debu sekalipun. Lebih-lebih lagi, lebih besar pada tu. Lebih-lebih lagi siang malam. Lebih-lebih lagi apa yang kita buat. Apa yang kita kata kita buat. Kita je kata kita buat. Jadi sebelum dijadikan makhluk, sebelum semua ni ada, istilah panggil sebelum kainat ada, sebelum semua ni ada, Allah telah takdirkan apa yang berlaku. Allah telah tentukan pada pukul berapa, saat ke berapa, apa yang terjadi. Dah sejak azali lagi, kita tak ada lagi, semua makhluk tak ada lagi. Allah cipta, qalam adalah makhluk yang pertama Allah cipta. Qalam, yang kita panggil last sekali kalam kan. Kalam tu maksud tulis tu kan, kalam. Allah cipta qalam, Allah suruh qalam tu tulis. Qalam tulis apa? Tulis takdir yang berlaku hari ni, bukan hari ni, sampai kiamat. Sampai kiamat. Sampai kiamat, tulislah. Tulis. Bila ni makhluk yang pertama Allah cipta. Masa tu bumi tak ada, semua tak ada. Allah cipta qalam dan Allah suruh sebelum tu nak dulu. Allah nak. Bila sampai waktunya yang Allah nak tu, jadilah. Maka jadi. Bila sebut Allah nak, Allah yang bersifat iradah. Bila kata Allah jadikan, Allah yang bersifat qudrah, kuasa. Jadi takkan terlepas sedikit pun. Sejak azali lagi. Jadi wajib kita percaya lagi, tak boleh tengok. Wajib kita percaya akan qada dan qadar, baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Maknanya daripada Allah, terpecah kepada dua pegangan, iaitu daripada Allah yang bersifat iradah, menentukan, menghendaki sesuatu yang akan berlaku, baik atau jahat. Dan apabila sampai masa yang ditentukan oleh Allah tadi, dengan iradah tadi, maka berlakulah apa yang Allah nak jadi tu mesti berlaku. Daripada berlaku tu yang mana Allah yang bersifat dengan qudrah. Tak ada satu perkara pun yang terlepas daripada perbuatan Allah dan kehendak Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah sendiri yang memelihara sesuatu itu. Jadi kita kena pegang. Dekat i'tiqad kita dulu, mula-mula nak kena pegang. Baru kita kena pecah yang lain. Kalau tak pegang yang ni, payah nak pecah. Dia akan jadi sekabut. Macam mana kita pegang? Yang kita perlu pegang tanam dekat akidah kita secara jazam. 3 perkara. Yang pertama sekali, kita kena pegang semua yang berlaku, Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Tu dulu. Okey, dah pegang sungguh itu. Bila dah pegang sungguh, sama ada
Tapi sebelum tu, sama ada yang berlaku tu iman dan taat. Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Ataupun kufur maksiat, benda-benda jahat. Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah nak pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tak nak pasti tidak akan terjadi. Ayat tu jelas. Saya dah baca berapa yang tadi sabda Nabi. Berapa ayat Quran dah. Apa yang Allah nak mesti jadi. Apa yang Allah tak nak mesti tak jadi. Ya? Bila kata apa yang Allah nak mesti jadi, okey, apa yang telah terjadi dalam dunia ni? Kan benda baik pun jadi, benda tak baik pun jadi. Maka sama ada baik ataupun tak baik, semuanya Allah yang nak. Pegang yang itu dulu. Semua daripada Allah. Jadi satu. Jadi pertama sekali i'tiqad ataupun perintah untuk kita pegang semua yang berlaku adalah Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Atau bahasa tauhid dia gini, berpegang semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Itu bahasa tauhid. Tapi bila sebut macam tu, semua orang boleh terima. Semua yang berlaku ni qada dan qadar, boleh terima. Tapi kalau sebut macam ni, semua yang berlaku adalah Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Itu yang dia jadi serabut tu. Sedangkan sama je. Semua yang berlaku adalah daripada qada dan qadar Allah. Boleh terima? Tapi kalau kita kata semua yang berlaku adalah Allah yang nak ianya terjadi dan Allah yang buat ianya terjadi. Semua benda-benda tu, pembunuhan, benda jahat, benda semua tu. Tadi kata semua. Takkan pula. Tadi kata qada dan qadar terima pula. Bila tukar je bahasa Melayu tak terima pula. Kita gitu lah. Cakap bahasa Arab je terima. Cakap bahasa Melayu jadi tak terima. Yang kita nak pegang tu bukan ikut bahasa Arab. Bukan kita nak pegang qada dan qadar daripada Allah. Bukan nak pegangnya tu. Qada dan qadar tu sekadar nama je. Yang kita nak pegang maksud qada dan qadar tu, itu yang nak pegang. Yang selama ni duk hafal rukun iman tu, sila-sila hafal saja, pegang dekat nama tu. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya, beriman, semua beriman. Lepas tu tanya, beriman pada malaikat, beriman pada Allah, beriman. Allah tu, Allah itu cuba terangkan tentang Allah. Kata nak beriman Allah dia disolekkan dengan nama Allah. Yang kita nak beriman tu bukan nama tu. Aku beriman dengan Allah, iaitu satu zat yang wajibul wujud, yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tu orang mengaji tu. Yang mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Semua makhluk perlukan dia tak perlukan yang lain. Wah, itu baru nak kenal Tuhan. Tadi kata, tu nama beriman. Tu nama beriman. Ni tak beriman. Dia hanya beriman dengan perkataan. Tipu daya syaitan tu. Kita bukan nak beriman dengan perkataan, kita nak beriman maksud perkataan tu. Kalau dia kata dia beriman dengan Allah, tapi dia beriman dengan Allah yang duduk kat langit, buat apa? Allah yang duduk dekat arah, duduk, buat apa? Allah yang ada singgah sana, Allah yang duduk dekat kerusi, buat apa kalau kata aku beriman dengan Allah? Sebab rukun iman yang pertama Allah, tapi Allah yang mana? Allah yang duduk di arasy. Summastawa 'alal 'arsy. Siap baca Al-Quran lagi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Siap baca Quran lagi. Aku beriman dengan Tuhan. Buat apa yang itu? Tak guna. Pahaman serong. Songsang. Habis nak beriman, yang kita nak beriman tu maksud. Sebab tu saya suka tukar daripada bahasa Arab tadi, bahasa solekkan tadi, bahasa canggih tadi, kepada bahasa Melayu. Bila kena bahasa Melayu itu yang macam kena tu kan. Jadi yang pertama sekali, kita beriktikad, kita pegang sungguh-sungguh secara jazam 100%, dan kita diperintah oleh Allah untuk berpegang semua yang berlaku adalah qada dan qadar. Ataupun bahasa Melayunya, semua yang berlaku adalah Allah yang nak ianya jadi, Allah yang tentukan ianya jadi, dan Allah yang buat. Okay, pegang itu. Dah pegang, ada kedua. Allah tak suruh satu benda, Allah suruh 3 perkara. Allah wajibkan kita 3 perkara. Yang pertama, pegang macam tadi. Dah pegang ni kat dalam. Kita hidup dalam dan luar, zahir dan batin. Bukan hidup kat dalam je. Mana boleh hidup luar dalam. Kalau hidup dalam je, nak makan tengok aja kejang. Mesti ada luar, ada dalam. Yang tadi cerita dalam. Cerita luar pula, kita diperintah juga oleh Allah untuk berhukum dengan syariat zahir. Apa syariat zahir? Lapar makan, itu Allah perintah. Kalau sakit berobat, pergi ikhtiar, kerja nak dapat duit, buat ibadah, usaha. Itu semua perintah Allah. Tadi kata semuanya Allah yang dah nak ianya terjadi. Itu satu perintah suruh pegang.
Bukan suruh buat, suruh pegang. Pegang dalam hati semua yang berlaku baik atau buruk Allah, dari semua daripada Allah. Dan Allah juga, jangan berhenti kat situ, Allah juga suruh kita usaha ikhtiar. Allah suruh lapar makan. Tapi ingat, makan tu tak mengenyangkan. Bukan makanan tu mengenyangkan. Sebab semua daripada Allah. Itu pegang pula. Zahid makan, Allah suruh juga makan. Jangan ambil satu. Kalau ambil satu, kalau macam tu malah aku kerja. Sebab Allah tentukan semua. Itu dia ambil satu. Allah suruh 3, dia ambil satu. Allah suruh buat 3. Yang pertama, pegang semua daripada Allah, baik atau buruk. Yang kedua, beramal dengan syariat zahir. Syariat zahir inilah bermasyarakat, buat baik dengan orang, jangan buat jahat. Beramal macam kita hidup ni. Dalam masa yang sama, dalam pegangan kita semua daripada Allah. Dalam hati kita semua kata Allah yang tentukan, Allah yang nak. Jadi kalau macam tu boleh belagak? Tak boleh belagak. Kalau macam tu orang buat jahat, boleh tengok hina tak orang yang buat jahat? Tak boleh. Sebab kita nampak Allah yang buat. Cuma ada syariat zahir. Syariat zahir bila tengok orang buat jahat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kena cegah. Cegah tu Allah suruh. Sedangkan kejahatan yang dibuat tu Allah yang buat. Kemudian Allah suruh buat ajalah. Itu kita ni hamba. Tu hamba nama dia. Kena buatlah, iaitu kena cegah. Tapi dalam masa yang sama kita lihat itu adalah pegangan kita, Allah yang takdirkan dia buat. Tapi dari sudut syariat Allah suruh cegah. Allah suruh bantu dia, nasihat dan sebagainya. Buatlah. Dia panggil syariat zahir. Syariat zahir. Dua suruh buat. Jadi tak bolehlah kita kata kalau macam tu tak payah buat. Tak boleh. Sebab itu Allah suruh juga. Yang ketiga, Allah suruh kita hukum syariat batin pula. Berhukum dengan syariat batin. Apa maksud syariat batin? Dia panggil tasawuf. Bila apa yang kita usahakan tadi tu, yang dalam keadaan ketika kita usaha, kita tahu usaha tu pun Allah yang takdirkan kita usaha. Dapat nanti pun Allah dah takdir, bukan sebab usaha kita sangat pun. Masih kita buat. Tapi kena buat juga sebab Allah suruh beramal dengan syariat zahir. Tiba-tiba dapat berjaya apa yang kita usahakan. Syukur. Tu dalam syukur balik. Syukur maksudnya memang Allah tentukan sejak azali lagi. Syukur alhamdulillah Allah yang takdirkan ianya dah jadi. Usaha aku ke? Tak, bukan sebab usaha aku pun. Allah yang kalau nak usaha aku memang tak dapat lah. Kalau nak harapkan usaha aku, ini memang Allah bagi. Boleh belakang tak kalau dapat kaya-kaya? Tak boleh. Tiba-tiba ataupun usaha-usaha tak dapat. Tak dapat usaha, tak dapat apa yang diusahakan. Yang mana dia usaha kerana Allah suruh syariat zahir. Dalam masa yang sama dia tahu usaha dia tu tak memberi bekas. Allah yang tentukan usaha dia tu pun Allah tentu. Malah apa yang jadi lepas tu pun Allah tentu. Tiba-tiba tak jadi, tak dapat apa yang diusahakan. Redha. Tapi kita banyak yang redha tu bila tak dapat aja. Yang dapat ada redha. Ada syukur. Masa tak dapat, dah usaha dah, tak dapat. Redha je lah. Redha. Bagus kat situ. Tapi bila dapat, ada perintah dia. Perintah iaitu syukur. Jadi nampak, kita disuruh 3 perkara. Kita bukan disuruh 1. Kita disuruh berpegang. Semua yang berlaku baik dan buruk adalah daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Allah yang buat. Dalam masa yang sama, Allah suruh kita beramal dengan syariat zahir. Ini boleh, ini tak boleh, melalui Rasul. Dalam masa yang sama, jika yang kita buat-buat tu berjaya, syukur. Dan ingat, semuanya Allah tentukan sejak azali lagi. Bukan hebat kita. Kalau tak berjaya, redha. Kerana Allah juga yang tentukan sejak azali lagi tak berjaya. Kalau macam tu lah kita boleh faham, terus kita jadi hamba. Itulah hamba. Dapat pun hamba, syukur. Bukan daripada aku. Tak dapat pun hamba. Itulah baru hakikat kehambaan yang sebenar. Itulah intipati rukun iman yang ke-6. Bukan sekadar belajar qada, qada. Tu je dia. Apa benda qada dan qadar tak tahu. Percaya kepada, beriman kepada qada dan qadar. Beriman dengan pada qada dan qadar. Jadi kita disuruh untuk buat 3 suruhan ini. Dan kita adalah hamba dan tak perlu mempersoalkan kenapa Allah begitu, kenapa. Tak perlu soal. Fa akhbirni anil iman. Jibril tanya Nabi. Ada satu ketika dia panggil hadis Jibril. Jibril pergi jumpa Nabi. Bila Jibril pergi jumpa Nabi, Jibril tanya soalan-soalan, Nabi jawab. Sebenarnya Jibril tu nak ajar sahabat. Nabi tahulah Jibril kan. Banyak yang Nabi tanya, antaranya rukun iman, antaranya rukun Islam, antaranya rukun ihsan, antaranya tanda kiamat. Panjanglah hadis tu. Saya nak baca yang pendek je, iaitu fa akhbirni adil iman.
Ya Muhammad, cerita kat aku iman tu apa? Kata Jibril yang menyerupai seorang lelaki. Sahabat duk dengar, siapa dia ni? Duk rapat-rapat dengan Nabi ni. Siapa ni? Tak pernah kenal pun. Muka handsome. Siapa ni? Fa akhbirni, dia tanya fa akhbirni anil Islam, betul fa akhbirni anil iman, betul fa akhbirni anil ihsan. Betul mata sa'ah, bila kiamat. Saya nak ambil yang satu je. Fa akhbirni anil iman. Cerita kat aku iman tu apa? Nabi pun jawab, antu'mina billah, beriman pada Allah. Itu jadi rukun iman kita yang pertama, beriman pada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Yang kita dah bahas sebelum ni. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman pada qada dan qadar, ataupun takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Bila kita tengok dalam hadis tadi, Nabi jawab bila Jibril tanya fa akhbirni anil iman, ceritakan aku tentang iman. Nabi jawab antu'mina billah, sesungguhnya engkau beriman. Sesungguhnya tu'mina, beriman, antu'mina billah, dengan Allah. Okay? Kamu beriman dengan Allah. Tu. Lepas tu wa malaikatihi, dah tak ada dah. Wa tu'mina wa malaikah, tak ada. Wa dan wa malaikah, dan malaikat. Jadi tadi kau berimanlah dengan Allah. Beriman tu ada ayat tu Nabi sebut. Beriman pada Allah dan malaikat. Malaikat tak ada beriman dah. Tapi bila sebut dan, kita fahamlah beriman dengan malaikat juga kan. Dan malaikat, dan kitab, dan rasul, dan hari akhirat. Kemudian Nabi ulang, dan engkau beriman dengan qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Jadi perkataan beriman ada 2 kali Nabi sebut. Sedangkan yang Nabi nak cakap 6. Kan percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kan semua ada 6. Tapi Nabi sebut beriman 2 kali je. Yang pertama dekat percaya pada Allah, beriman pada Allah. Yang kedua Nabi cakap beriman kepada qada dan qadar. Nabi tak ada kata pun beriman pada malaikat, beriman pada Rasul. Nabi kata dan aja. Dan tu maksud samalah kan. Dan aja. Maka ulama kajilah, kenapa Nabi sebut dan aja. Sedangkan qada dan qadar Nabi sebut beriman balik. Patut sebut beriman semualah. Engkau beriman dengan Allah, kau beriman dengan malaikat, kau beriman dengan Rasul, kau beriman dengan hari akhirat, kau beriman dengan qada dan qadar. Barulah cun, sebab semua beriman. Ini tak. Engkau beriman dengan Allah dan malaikat dan Rasul dan kitab dan hari akhirat, dan kau beriman dengan qada dan qadar. Ada balik iman dekat situ. Dan teruslah. Kenapa? Maka kat sinilah ulama katakan ramai orang yang tergelincir di rukun iman yang ke-6 yang kita duk bahas. Ramai tergelincir kat situ. Sebab tu Nabi ulang balik beriman. Ramai yang tergelincir dekat beriman pada Allah. Ramai tergelincir. Sebab tu 2/3 dunia ni orang kafir. Sebab dia tergelincir dekat beriman dekat Allah. Dan Nabi sebut kau beriman pada Allah. Maka ramai tergelincir kat situ. Dan malaikat apa semua tak ramai yang tergelincir. Tapi kat mana yang ramai balik tergelincir? Dekat qada dan qadar. Sebab Nabi sebut kau beriman dengan qada dan qadar. 2 tempat ni ramai yang tergelincir. Yang beriman pada Allah, dia tergelincir jadi kafir awal-awal. Maksud dia memang kafir awal-awal lah, orang kafir. Yang beriman ujung ni bahaya juga, iaitu qada dan qadar. Yang ni yang orang Islam sendiri tergelincir. Jadi hati-hati kat sini. Ini rukun iman ni, rukun iman. Hilang rukun iman, satu hilang tak beriman. Penting sangat. Jadi okay. Jadi janganlah kita berpahaman seperti pahaman Mu'tazilah yang terpesong, iaitu mereka Mu'tazilah dia percaya perkara baik je Allah buat. Perkara yang bukan, yang buruk, yang jahat, bukan Allah yang buat. Bukan Allah yang tentukan, bukan Allah yang buat. Allah hanya tahu aja. Itu pahaman Mu'tazilah. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada orang tu sendiri, Allah tahu aja. Bukan Allah yang tentukan dia buat, dan bukan Allah yang buat ianya terjadi. Itu pahaman Mu'tazilah. Ada cabang Qadariyah lagi, satu lagi cabang Qadariyah ni antara cabangnya Mu'tazilah. Ada cabang-cabang, berapa cabang lagi, baik buruk semuanya Allah tak buat. Yang macam awal-awal sebut tadi. Kerana Allah dah bagi siap-siap dah. Panca indera semua, tenaga apa semua Allah dah bagi kan. Takkan Allah nak buat lagi? Allah lepas tangan lah. Pandai-pandai lah kau nak hidup. Nanti kau kena, jangan buat main lebih kurang, nanti kau kena. Macam kita dah fikir kita kan. Macam kita kan, aku dah bagi engkau semua duit, modal apa semua, engkau buat pandai-pandai engkau. Nanti setahun lagi ataupun 3 bulan ni aku nak tengok berjaya ke tak berjaya perniagaan. Dia ingat macam kita.
Jadi aku lepas tangan dah. Engkau buat. Jangan kau kata pula tiba-tiba tak tolong ke tidak. Aku dah tolong dah semua ni. Engkau buat, aku lepas tangan. Itu kita. 3 bulan kita datang. Wah, makin maju lah. Atau 3 bulan kita datang. Teruk je kau. Aku dah bantu bagi 100,000 dah untuk mula bisnes. Contoh. Jadi itu kita. Allah tidak. Tidak begitu. Mana boleh makhluk terlepas daripada Allah. Bila sebut Tuhan, semua perkara dia punya dan dia buat. Dia nak. Logik tak? Apa yang Tuhan nak, apa yang Allah nak jadi, apa yang Allah tak nak tak jadi. Logik tak? Logik kan? Cuma kita masuk lagi sikit. Itu yang jadi tu. Masuk sikit lagi. Apa yang Allah nak jadi akan terjadi. Apa yang Allah tak nak tak akan terjadi. Logik? Logik kan? Ya. Kita detail lah. Apa yang terjadi ada 2. Satu baik, satu buruk. Apa yang terjadi yang baik, Allah yang nak ianya jadi. Yang buruk, yang jahat, yang maksiat pun Allah nak. Yang kafir pun Allah nak juga. Kena angguk lah. Ya. Kita baca sikit lagi. Tetapi, ada tetapi. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali, tak apa benda ni. Yang pertama, takut ada berseorang baru datang. Takut tiba-tiba apa hal ni. Yang pertama, kita disuruh oleh Allah untuk beriktikad dalam hati, pegang sungguh-sungguh dalam hati semua perkara yang terjadi sejak asal lagi, sejak dicipta makhluk, sejak awal lagi apa yang terjadi, semuanya Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Sama ada perkara itu baik atau perkara itu jahat, sama ada iman ataupun kufur, taat ataupun maksiat, semua Allah yang nak, Allah yang buat, Allah yang jadikan. Satu, pegang. Dan Allah juga sungguh berpegang dengan syariat zahir, iaitu buat yang baik, jangan buat yang jahat. Allah suruh juga. Bila Allah suruh buat yang baik dan ada peraturan dia. Allah tak bagi buat yang jahat kerana itu peraturan dia. Ketika kita meninggalkan yang jahat, hati kita mengatakan aku tinggalkan yang jahat, tapi sebenarnya Allah yang tentukan aku tinggalkan yang jahat tu dalam hati. Pegangan kita. Kalau kita buat yang baik kerana disuruh buat yang baik, ketika kita buat yang baik, dalam hati kita, pegangan kita ada kata, yang aku buat yang baik ni kerana Allah telah tentukan sejak azal itu. Allah yang nak, Allah yang buatkan aku jadi baik ni. Dua-dua. Okey. Hati ada. Jadi ketika syariat zahir, buat yang baik, jangan buat yang disuruh, jangan buat yang ditegah. Itu syariat zahir. Dalam masa yang sama pegang Allah yang tentukan baik, buruk, semua Allah tentukan. Allah yang nak, Allah yang buat. Apabila kita buat tu jadi, yang kita usahakan tu berjaya, maka syukur, pegang lagi benda yang sama, iaitu semuanya Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Syukur. Kalau apa yang kita usahakan tu tak jadi, redha, pegang juga Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Okey. 3. Kita baca lagi. Tetapi kerana beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dibahasakan kejahatan kepada nafsu dan syaitan. Ni apa ni panggil? Asalnya yang lain, tapi letak dekat dia juga. Kerana keduanya, nafsu dan syaitan, menyuruh memperbuat kejahatan. Walaupun semua perkara baik dan buruk, jahat dan baik, iman dan kufur, taat dan maksiat, semua Allah tentukan sejak azali lagi. Semua Allah yang nak, Allah yang buat. Tapi tak boleh cakap macam tu. Sudah, saya dah cakap berapa puluh kali dah. Hanya boleh satu tempat dia cakap. Dia panggil medan ta'lim. Ketika belajar atau berbincang. Tengah belajar, bincang, nak belajar ni, masa tu je boleh cakap. Luar daripada medan ta'lim, kalau bercakap, jika ada undang-undang Islam, wajib ditangkap dan ditakzir. Tangkap masuk penjara. Sebab orang cakap macam saya cakap tadi. Di luar medan ta'lim, di luar tempat belajar, tak boleh cakap. Kerana apa? Kerana apa? Beradab dengan Allah. Bukan hakikat. Bukan hakikat. Kenapa kau buat jahat? Allah tu lah, nafsu aku lah ni. Setan kacau sama, setan goda sama, aku jahat sama. Nafsu lah tu. Jadi sebab itulah. Kenapa dia kata gitu? Dia dibahasakan kejahatan tu, dia kata, kenapa kau buat jahat ni? Dah Allah takdirkan. Tangkap. Masuk penjaga. Tangkap. Tak boleh cakap gitu. Habis tu, kena letak kat diri. Letakkan nafsu dengan syaitan. Kerana keduanya menyuruh memperbuat kejahatan. Jadi, bila cakap, sebab tu kita kata, yang baik daripada Allah,
Yang tak baik, yang buruk daripada diri saya sendiri. Ya, kan ada kan biasa kan ujung-ujung kuliah kan? Ada tak? Yang baik daripada Allah, yang silap salah, yang maksiat, yang salah cakap, semua daripada diri saya sendiri. Itu dipanggil adab cakap dengan Allah. Itu bukan hakikat. Hakikatnya baik ke, buruk ke, semua Allah yang buat. Semua yang Allah nak jadi. Bila ni kita tak ada lagi, semua ni tak ada lagi, dah ditulis bahawasanya kita akan buat salah, kita akan buat ni semua. Tapi cakap, tak boleh cakap. Soalan balik, boleh ke benda tu hakikat sebenar, tapi kita tak boleh cakap? Ada ke gitu? Benda tu betul tapi tak boleh cakap, cakap berdosa. Maksudnya dia lah, benda betul tapi tak boleh cakap, cakap berdosa. Bukan dosa je, kena tangkap lagi. Ada tak? Perkara yang betul tapi tak boleh cakap. Ada, berlambak lah. Apa? Tipu sunat. Dia ada 2 rumah, 2 isteri. Kalau dia cakap gini, bergaduh 2 tu. Abang nak outstation 2 hari. Dia nak bawa seorang lagi. Sebab seorang lagi tu kebetulan dia punya PA. Kalau cakap asyik muda je abang, bawa saya sekali. Awak mana kita buat kerja? Lagi sekali dia pun kona. Ataupun dia pergi dah tak cakap tu, balik-balik abang cakap apa dengan siapa. Tak boleh cakap yang betul, cakap je dia bergaduh. Tu, ada keadaan lain yang bendanya benar pun tak boleh cakap dosa. Ada. Kita buat dosa dulu. 10 tahun lepas ada buat dosa, 20 tahun lepas masa muda-muda buat dosa. Kita lah Romeo. Jangan main pakai seluar Yankee. Zaman kita dulu agogo. Rambut ni jambul. Muka boleh jual lah punya muka. Muka yang boleh jualnya. Kenyek mata. Kau cakap lah anak dara mana. Semua aku dah try dah. Aku dulu ni. Hebatnya dia. Sekarang dah jadi orang surah, jadi AJK Masjid Berlindung dah. Dah jadi AJK dah. Sekarang baik sangat dah. Silat-silat jadi Imam Bilal lah. Tiba-tiba ada orang cakap, kau dulu duduk Kemaman tak? Duduk Kemaman. Dulu masa muda dulu, ada tak duduk kampung-kampung sekian. Dia kata, sebab aku kenal seorang tu, tapi dia memang teruk sungguh lah. Anak dara memang tu. Bukan aku lah. Aku lahir pondok lah. Celak-celak mata baca kitab lah. Nipu. Sedangkan memang dia wajib cakap gitu. Kerana wajib sorok aib dosa yang dulu kita buat, Allah sorok, Allah tutup, maka kita tak boleh buka, haram. Mana ada? Hakikatnya betul tapi tak boleh cakap. Ada. Dia tu pernah berzina dengan perempuan ni. Perempuan tu pergi kahwin dengan lelaki lain lepas pada tu. Selang lama-lama, selang 27 tahun, dia jumpa, inilah aku punya dulu ni, bekas aku ni. Sekarang dah baik dah. Boleh tak dia cakap kat lelaki suami dia? Kau tahu tak, aku minta maaf banyak-banyak lah. Aku nak minta maaf ni, aku dah baik sekarang ni, aku taubat dah. Aku nak minta maaf sungguh-sungguh. Isteri kau dulu, sebelum dia kahwin dengan kau, dia dengan aku, kita orang buat macam-macam dah. Tadi kami nak minta maaf, jadi aku nak minta maaf. Boleh cakap? Haram, dosa besar cakap. Tak boleh cakap. Jadi poin kat sini apa cerita ni? Cerita kat sini, kadang-kadang benda tu hakikat benar tapi tak boleh cakap juga. Jadi tak pelik lah, hakikatnya Allah yang buat baik atau buruk, tapi tak boleh cakap. Tak pelik pun. Bukan satu je, banyak. Kalau sebut berpuluh, beratus perkara yang benar pun tak boleh cakap. Ayah kita jahat, boleh cakap ayah jahat? Ayah kita memang jahat pun, katalah memang jahat. Kalau dia baik, kita kata dia jahat, memang teruk lah. Dia memang jahat, tak boleh kata dia jahat. Ada adab dia. Memang dia jahat, memang tu hakikat. Kita kena cakap berbuat baik dengan dia. Qaulan karimah, kena cakap lembut-lembut. Tapi ayah kita jahat, tetap juga kena buat baik dan tak boleh cakap dia jahat. Kenapa? Kan hakikat memang jahat. Tak boleh. Sebab ada benda atas dunia ni, walaupun ianya betul tapi tak boleh cakap. Samalah beradab dengan Allah. Dia letakkan kesalahan tadi dekat diri sendiri, letak kat syaitan sikit, letak kat diri sendiri. Tapi hakikat yang kita pegang, semuanya Allah yang telah tentukan sejak azali lagi. Jadi kita risau tak Allah tentukan kita buat jahat? Risau tak?
Mestilah kita risau. Sebab Allah dah tentukan kita lepas ni. Malah syurga neraka pun Allah dah tentukan. Sejak azali lagi. Semua dah tahu ni neraka, ni syurga, semua dah tahu dah. Allah lah dah tentu. Bukan tahu aja. Allah nak engkau masuk neraka, Allah nak tentukan engkau masuk neraka dan Allah buat engkau akan masuk neraka. Tu sekarang Allah nak engkau masuk syurga, Allah tentukan engkau masuk syurga dan Allah buat engkau jadi masuk syurga. Sejak azali lagi. Cuma kita tak tahu. Kita mana tahu? Allah lah tahu. Jadi risau tak? Mestilah risau. Itulah sentiasa ada risau. Allah, astagfirullahalazim, risaunya. Ya Allah, tolonglah, janganlah kau letakkan aku kot jalan ni. Sedangkan dah memang dah tentu. Minta lah jalan baik aku. Duduk jalan betul dah ni. Landasan dah betul dah ni. Minta lah tak terkeluar landasan. Ya Allah, sentiasa berharap. Sebab tu, tubna ilallah wa raja'na ilallah. Aku taubat pada Allah. Tapi kita sedaklah nasyid suara ni macam tubna ilallahu, kita belakang nangis-nangis. Apa benda? Entah. Tubna tu aku taubat pada Allah. Wa raja'na ilallah, aku kembali balik kepada Allah. Aku ni tak ada apa. Amal aku buat kau yang takdirkan. Bimbangnya lepas ni kau takdirkan. Memang dah takdir dah pun. Bimbangnya Allah janganlah minta jauh. Itu kata minta jauh lah yang akan datang ni. Sentiasa ada risau. Jadi tak adalah. Aku confirm lah. Aku, beberapa orang ni ahli syurga confirm. Kau cuba tengok yang tu. Tu perangai. Takkanlah yang itu pula syurga. Aku dengan dia berpuluh kali ganda baik. Tak adalah ayat macam tu. Saya terrisau. Orang yang jahat, dia akan risau. Sebab dia jahat. Orang yang baik pun risau. Takut jadi jahat. Sebab Allah yang tentukan. Jadi tak ada kat situ. Hilang rasa belagak, hilang rasa takabur. Semua hilang. Hilang segala-galanya. Itu dipanggil hakikat kehambaan. Hakikat kehambaan yang sebenar. Jadi, tetapi kerana beradab, tak boleh kata haram berdosa. Kena kata kita. Kena kata kita sendiri. Sebab bila sebut nafsu tu kita lah. Dia sebut nafsu, ni salah kan? Ni nafsu punya salah lah ni. Nafsu tu mu kan tu. Nun fa sin, nafs. Kan? Kalau nafs, sin tu baris depan, nafsu. Kalau nun baris atas, fa baris atas, nun baris atas, fa mati, sin baris depan, nafsu kan? Nun baris atas, fa baris atas, sin mati. Nafas. Kita lah bernafas. Nun baris bawah, fa baris atas, sin mati. Nifas. Yang keluar darah nifas tu sebab keluar anak, keluar nafas. Nafsi, nun baris atas, fa mati, sin baris bawah, nafsi, diri aku ya, nafsi. Jadi maknanya nafsu-nafsu tu kita lah, kepada nafsu dan syaitan. Jadi apa-apa yang jahat tak boleh letak dekat Allah. Hukumnya haram berdosa kerana tidak beradab. Macam mana kita cakap kat bapak kita, mak ni benda jahat mak ni. Tapi memang jahat lah mak dia. Tak boleh cakap jahat adab. Mak ni mengumpat. Asyik mengumpat kerja mak ni. Mak tak ingat kat syurga neraka ke? Mak ni memang jahat lah. Haram cakap gitu. Walaupun, dan ceritanya memang mak dia betul-betul jahat. Tak boleh cakap jahat adab. Begitulah juga. Tak boleh kata. Malah tak boleh kita nisbahkan Allah buat benda buruk. Contoh boleh tak kata Allah yang mencipta babi? Bukan dalam ni, kita cerita tengah dalam medan taklim, semua boleh cakap. Sebab nak bagi contoh di luar. Tak boleh. Tahu tak kita? Kau tahu tak siapa buat babi? Aku nak tanya kau. Buat babi? Tak faham lah. Allah lah buat babi. Allah lah cipta dia. Takkan orang cipta dia. Haram berdosa cakap gitu. Allah lah yang buat kera. Tak boleh cakap gitu. Tak boleh. Haram. Jahat adab. Sebab kera kan uduh perangai. Kan babi ni uduh perangai lah istilah kan. Tak boleh cakap Allah buat. Hakikat kat dalam memanglah semua Allah buat. Malah bukan tu je, semua perkara yang sebut tadi, semua perkara. Jadi jaga adab kita. Bila benda buruk berlaku, tak boleh. Kadang-kadang kita tersilap. Accident, benda buruk berlaku, semua Allah yang takdirkan. Tak boleh cakap gitu. Benda buruk berlaku, tak boleh cakap ianya Allah yang takdirkan. Nampak? Kita cakap. Tadi kita dah cerita pegang semua. Jangan lepasin tu.
Yang tu penting tu. Semua yang Allah buat, baik buruk, iman taat, yang tu pegang tu pegang. Ini cerita adab lah, adab mulut. Tak boleh kata mau jadi apa-apa kan, jadi benda buruk. Tak boleh kata Allah yang buat. Allah yang buat. Kena kata apa? Kelemahan kita. Jadi aksiden ni akulah, mungkin cuai kot, mungkin tak tengok minyak hitam. Salahkan diri sendiri, bukan salahkan Allah. Allah dah takdirkan nak buat macam mana. Tak boleh cakap gitu. Yang buruk letak kat kita, yang baik letak kat Allah. Kan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri, kan biasa dengar. Tapi ingatlah, jangan cakap saja. Kalau cakap saja Mu'tazilah. Kalau cakap dan maksud ni ambil sekali, tu Mu'tazilah. Habis kenapa cakap? Kita ni kan hamba, beradablah dengan Tuhan kita. Kan cerita Piramli tu kan, saya bodoh Tuhan, apa yang cerita tu? Kan? Bangang, saya bangang Tuhan, saya bodoh Tuhan, kan dia kata kan. Itulah hakikat kehambaan. Ini pergi hamba tapi cakap macam Tuhan pula. Saya tak ingat cerita apa. Saya tak tengok cerita Melayu. Sebab tu bagi contoh Piramli, sebab kecil-kecil aja tengok Piramli je. Kita kalau kita tengok cerita Melayu, bukan cerita Melayu, semua cerita tak tengok. Bolehlah bagi contoh. Ini sikit-sikit contoh Piramli. Tu je yang aku tengok dulu, kecil-kecil dulu. Tu je yang ada dalam kepala. Yang lain tak tengok. Tu contoh tu. Ya. Jadi kan yang bila Piramli beli balik abang dia dua orang tu kan. Apa adik-adik? Macam mana dah? Apa Abdul Wahab? Ini mem besar. Ya, saya kan dia ngaku balik. Tu kan. Padahal memang betul tu pun adik dia kan. Tapi kenapa? Bila kena marah tu, ya, saya salah Tuhan, saya kan. Kenapa? Hamba, hakikat kehambaan. Jadi apa yang berlaku yang buruk-buruk, kata kita yang salah. Apa sahaja yang buruk. Yang baik, misalnya kematian, boleh kata Allah. Sebab mati kadang-kadang baik. Kan? Mati ke baik, nak bertemu Allah baik. Jadi boleh kata kematian adalah Allah yang takdirkan, boleh. Tapi kalau aksiden, kalau berlaku apa-apa lah, sabar, ini adalah takdir daripada Allah. Kalau cakap dalam bentuk mengajar, tak apa, macam ni je. Tapi cakap dalam bentuk saja cakap je, tak boleh. Dia hanya dalam bentuk mengajar. Jadi bila nak cakap, pastikan suasana tu suasana mengajar, bukan suasana meletakkan perkara itu dekat Allah. Dia lain, meletak ke lain. Sabar, semua ni jadi Allah yang nak. Jadi kena sabar, Allah nak. Ni apa ni? Nak cakap apa ni? Nak letak apa yang kesalahan tu semua dekat Allah? Memanglah Allah yang tentukan. Ke apa? Tak nak mengajar tak apa. Medan taklim tak semestinya duduk sini. Medan taklim ni jadi mengajar anak. Kadang-kadang kat kedai kopi je. Mengajar juga. Mengajar tak semestinya dekat ni. Jadi soalannya pula, apa dah? Bab ni panjang ni. Habis tu, apabila berlaku apa-apa yang berlaku, kita ingat tak Allah yang nak dan Allah yang buat? Masa kejadian, masa contoh kan, kita angkat tangan, kan sebut apa-apa yang berlaku, kita angkat tangan. Kita ingat tak? Kita ada rasa tak Allah yang tentu, Allah yang nak, Allah yang buat? Angkat tangan. Kita rasa kita kan? Memang gitu. Kita makan, lepas tu kenyang, Alhamdulillah kenyang. Kita ingat lepas kita makan tu, kita makan, perbuatan kita makan dan makanan tu betul kita kenyang. Itu yang kita ingat. Kenapa kita ingat? Sedangkan makan tu Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Kenyang pun Allah yang bagi. Tapi kenapa kita rasa kita yang buat? Itulah, memang kita rasa gitu. Bila kita rasa macam tu, kita buat. Kan biasa semua kita rasa kita buat. Adakah orang rasa masa dia buat tu dia rasa sini adalah Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat? Ada? Kalau ada mana? Mai? Orang wali tu. Semua yang kita buat kita rasa kita lah. Naik kereta, angkat. Kan kita rasa kita. Start enjin, tekan. Asal patut pun tak hidup, tak tekan brake. Tekan brake. Kita yang tekan brake kan? Tekan. Kita pun tekan. Kita yang tekan. Baru hidup. Siapa hidupkan? Kita lah kata kita. Kita rasa gitu. Kenapa kita rasa gitu? Itu menandakan hati yang lalai. Tak berdosa. Itu namanya lalai. Itu yang orang kata, ingat Tuhan, ingat Allah, ingat Allah. Ingat apa? Nak ingat Allah apa? Ada orang bila ingat Allah, dia ingat dekat masjid Alif Lam Ha. Itu bukan Allah. Habis nak ingat Allah, ingat apa? Kalau kata, kau ingat sikit kau ada anak, terbayang anak. Okay? Kau ingat sikit kau ada isteri tu, terbayang isteri. Kau ingat sikit kau ada mak bapak, terbayang mak bapak.
Kau ingat sikit, kau pun ada rumah, teringat rumah. Kau ingat sikit, kau ada Tuhan, ingat apa? Kau ada Tuhan kan? Allah Tuhan kan? Kau ingat sikit. Ingat Tuhan sikit. Cakap tu apa tu? Cakap merapu macam ni. Ingat Tuhan. Apa maksud? Oh, aku dah sakit ni. Aku nak mati dah ke? Sabar. Dia nak cakap Tuhan. Ingat Tuhan. Ingatlah. Dah, sabar. Ingat anak. Boleh. Ingat isteri. Boleh. Ingat Tuhan apa? Kadang-kadang kita sebut tu. Kadang-kadang kita sebut je reti. Ingat Tuhan. Yalah, pergi masjid ingat Tuhan. Pergi masjid ingat Tuhan. Pergi masjid semayang. Semayang tu ingat Tuhan lah. Ya ke semayang ingat Tuhan? Apa maksud ingat Tuhan? Inilah maksud ingat Tuhan. Apa yang berlaku adalah Allah yang kehendak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Itulah ingat Tuhan. Jadi sabar, ingat Tuhan, itulah ingat. Jadi kalau kita merenung Allah. Kenapa? Allah yang nak, Allah yang buat, Allah Maha berkuasa, Allah yang bersifat iradat, qudrah dan iradah. Allah. Bukan ingat. Tapi kalau ingat Tuhan, ingat apa? Kita kena banyakkan ingat Tuhan. Ingat apa? Kadang-kadang kita ni syok sendiri tau. Dia panggil syok sendiri. Konon ni ingat Tuhan. Sebab apa? Dia banyak zikir. Zikir bukan ingat Tuhan. Zikir lah. Tapi ketika zikir tu, jika dia boleh ingat Tuhan, yang ingat Tuhan tu, yang ingat Tuhan, zikir tu sebutkan mulut, wirid. Kalau dengan sembahyang dia dapat ingat Tuhan, apa maksud ingat? Yang tadi itulah. Allah yang buat, Allah yang tentukan, Allah yang jadikan semua perkara. Kalau ketika dia sembahyang, Allah yang angkat tangan aku. Allah yang nak sejak azali lagi tangan ini telah diangkat pada saat ini. Dan Allah yang takdirkan, Allah yang nak sejak azali lagi, dan Allah yang buat aku sebut Allahu Akbar. Pop. Bismillah. Ingat lagi. Allah yang macam tu. Itu yang jadi wali. Semua Allah. Itu yang jadi yang kata wali Songo 10. Yang ke-10 kan? Yang kena bunuh. Yang kata Allah ada dalam baju dia lah. Alah, takkan tak tahu. Siti Jannah. Tak tahu wali Songo. Kita ni umat yang sangat lembut. Tak perlu Allah hantar Nabi dan Rasul untuk dakwah orang Melayu. Tak perlu. Hantar wali Songo kan? Kita dah beriman habis. Semua raja-raja beriman dengan raja beriman, sultan beriman. Waktu tu semua rakyat beriman. Tak perlu hantar. Kita tak sama dengan orang Arab. Orang Arab keras. Sebab tu dia hantar Nabi dan Rasul. Malah Bani Israel lagilah, dia bunuh Nabi dengan Rasul. Bani Israel keras. Bangsa Arab keras. Sebab tu Arab jahiliah. Bahasa benar Arab bodoh. Jahiliah tu bodoh. Oh, sedap kata orang bodoh. Habis Arab jahiliah aku kan bodoh. Dulu zaman Nabi tu. Kita tak payah hantar Nabi dan Rasul. Allah hantar para wali aja. Allah hantar Tok Kenali. Allah hantar. Kalau sebelum tu lagi, itulah wali Songo aja datang. Buat elok aja. Beriman habis semua. Hebatnya bangsa kita. Lembut bangsa kita. Jadi kita ni lalai. Sebab tu kita rasa kita. Aku ada duit, sikitlah adalah duit. Aku ada duit. Kenapa dia kata dia yang ada duit? Aku nak cari duit. Kenapa dia kata dia nak cari duit? Sedangkan Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Sebab kita ni lalai. Dan lalai ni tak berdosa. Lalai ni tak berdosa. Kalau lalai berdosa, pakat-pakat dosa belaka kita. Tak dosa. Cuma namanya lalai lah. Apa maksud lalai? Tak ingat Allah. Itu maksud tak ingat Allah. Tiba-tiba je selang seminggu masuk kelas tauhid. Masuk. Ingat Allah balik dah. Tak lalai dah. Baik keluar lepas ni, kena bahang nasi minyak lepas ni, kena kambing lepas ni, kena pula durian hijau berserah lepas ni. Ingat Tuhan, sedap, dua sedap pula. Hilang Tuhan balik. Tengoklah, kita lalai. Macam mana? Kita akan berusaha Allah, tapi kadang-kadang kita lalai. Nama kita pun manusia. Mim nun sin ya, manusia. Berasal daripada perkataan nasia. Kalau cek kamu, nasia tu maksud lupa. Manusia ni satu makhluk yang jenis pelupa. Kita lah. Mak ayah kita dah meninggal kan? Sedih tak? Masa mula-mula rasa sedih kan? Masa sekarang tak sedih? Lupa dah. Kita tahu sikit-sikit lah. Kita tinggal berhenti kat situ ni. Allah dah sejam ni. Dia bab tauhid ni tak boleh lama-lama. Kita berhenti dekat. Tetapi pekerjaan yang baik itu dengan redha Allah, dan jahat itu tiada dengan redhanya. Kita berhenti kat situ. Cantik dekat tu, panjang tu.
Jadi maknanya kita ni manusia, kita ni manusia, kalau kita suka kita buat. Suka tu redha lah. Kalau kita tak suka, kita tak buat. Kalau kita suka, kita suruh orang buat. Kalau kita tak suka, tak suruh orang buat. Kalau kita suka, kita akan buat perkara itu. Kalau kita tak suka, kita tak akan buat. Allah tak sama. Allah tak sama. Redha tu sukalah. Nisbah makhluk. Allah tak sama macam kita. Allah buat Firaun, dan Allah takdirkan Firaun tu derhaka dekat dia. Dan Firaun tu derhaka lah. Siapa yang buat? Allah yang buat. Tapi Allah suruh tak? Allah tak suruh. Allah tak redha dia derhaka. Tapi Allah yang buat dia derhaka. Tu antara. Kita akan bahaskan datang tu pula. Panjang lambat ni. Memang panjang. Bab 25 yang ke-6 kan. Sangat penting. Tangguh dulu. Tak boleh panjang-panjang. Nanti dia overload. Dia loading. Overload lama-lama jadi loading. Tak cukup data. Tangguh dulu. Terus dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.